kalau ada orang baru masuk, aku bagi tahu sebab saya takut tak perasan sebab saya dah tengok skrin TV. Ready? Baik, berapa kosong yang kita potong tadi tu? Tengok. 6. Berapa? Berapa kosong tu? 6. Ada 6 kosong yang kita potong tadi kan. 6 kosong yang kita potong tadi. Ada 6 kosong bermakna kita perlu alih titik perpuluhan ini sebanyak 6 kali. Boleh tak alih? Mana titik perpuluhan sekarang ni ada kat sini tau. Kita kena alih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ya, sebab tu saya letak jauh-jauh kan. Begitu. Jadi tempat yang tidak ada nombor tu kita tambah. Tempat yang tidak ada nombor ni kita tambah apa? Sifar. Lekuk-lekuk ni sifar. Lekuk-lekuk sifar. Lekuk-lekuk sifar. Okay, sorry. Itu saja. Ada berapa lekuk? 1, 2, 3, 4, 5 lekuk. Jadi kita tambah 5 sifar saja. Tetapi titik perpuluhan sudah ada di belakang sekali. Titik perpuluhan bukan lagi ada di depan ini. Jadi titik perpuluhan dah tak ada kat depan. Titik perpuluhan dah ada dekat belakang. Jadi nombornya sekarang ini berapa tu? Yang sebelah sini sifar semua dah tak ada tau. Yang ada adalah 1 saja. Baca semula nombor yang ada belah sini. 2, 5, sifar. Darabkan dengan berapa? 1 saja yang tinggal. Sifar semua dah tak ada. Betul? Okey, yang ni 25 sifar nak baca bagi sedap sikit 3 digit bagi betul sikit cara baca kita 3 digit, maka kita letak space kat situ. Bermakna jawapan kita sekarang sudah ada berapa ni? Berapa ni? Ini kita baca sebagai ni darab 1 tak mengubah apa-apa nilai kan. Apa pun darab 1 nombor tu juga. Kalau 250,000 darab dengan 1 maka jawapannya 250,000 juga. Maka barulah kita ambil semula jawapan kita tadi. Tempat 0.25 juta ni gantikan dengan berapa? Gantikan dengan 250,000. Baru dapat 1. Yang ni memang dah nombor bulat 200,000. Betul? Jadi tak jejas apa nilai. Yang ni 1/2 juta. Okey, sama macam tadi juga JUTA juga, tetapi dia sekarang ini adalah 1/2 juta. Okey, kalau 1/2 juta sama macam tadi. Sama dengan sama dengan berapa kalau 1/2 juta. Tadi saya dah cakap apa-apa saja nombor nak tukar kepada nombor bulat juta ni kita kena darab nombor sejuta, betul? Sekarang ini sama juga. Kita darab dengan sejuta juga. Darab dengan sejuta juga nombor ni. Walaupun nombor ni bukan lagi nombor perpuluhan tapi dia nombor pecahan. Nombor pecahannya adalah 1 1/2. Kita tulis begini 1/2 1/2 begini kita tulis dia. Okey, ini per dia. Okey, 1/2. Sekejap saya besarkan sikit tanda per kita tu. 1/2 Okey, itu dia 1/2. Maka sekarang kita bawa dapat 1/2 darabkan dengan sejuta. Macam mana nak darab ni cikgu? Okay. Sebenarnya sejuta ni pun senang saja macam kita mendarab nombor darab pecahan lah. Darab pecahan Okay. 1/2 darabkan dengan sejuta. Sejuta kita boleh anggapkan sejuta ini per berapa? Sejuta adalah per 1. Jadi senang cerita, kalau kita tak nak ringkaskan, kita boleh darab saja pengangka dengan pengangka, penyebut darabkan dengan penyebut. Boleh faham tak? Boleh, tapi di sini kita ada nilai yang kita boleh potong. 2 dengan sejuta banyak sangat, 2 dengan 100,000 banyak sangat. 2 dengan apa yang awak rasa senang awak nak potong? Awak nak potong tu 2 dengan apa? Apa nombor yang ada, kedua-dua nombor ada dalam CV yang sama. Senang cerita CV 2 lah kan. Sebab ini nombor 2 je tak ada dah, kita nak tengok dalam CV 5 sah-sah tak ada. Yang apa yang ada pun dalam CV 2. Okey, dalam CV 2 darab berapa nak jadi 2? Sah-sah lah 2 darab 2 darab 2 jadi 4. 2 darab 1 sajalah, betul? Okey, jadi sekarang ini tempat 2 kita potong, kita buat 1 saja. Dia nampak tak tu? Okey, tetapi jangan potong 2 saja. Apa lagi nombor yang di sebelah sana yang kita kena potong juga supaya dalam dia ada dalam CV 2. Nombor 10 ada tak dalam CV 2? Ada. Jadi kita potong.
Jadi kita potonglah nombor 10 ni. 10. Okey, sorry. Okey, 10 ni jadi nombor berapa? Dua darab berapa nak jadi 10? 5. Sah-sah dah 2 darab 5. Jadi tempat 10 tu kita potong jadi 5 sahaja. Tempat 10 potong jadi 5 sahaja. Jadi sekarang ni boleh tuliskan kat untuk saya tak pecahan yang lain. Dah jadi apa sekarang ini? Ni 1/2 jadi apa sekarang? Dia dah tak jadi 1/2 dah. Dia jadi apa? Dia jadi Dia jadi apa? Dia jadi 1/1. 1. Betul. Dia dah jadi 1/1 sebab 2 tu kita dah potong. Betul ke tak? Okey, yang ni pula. Yang ni akan jadi berapa? Ini akan jadi berapa ni? Tempat 10 ni dia bukan jadi 10 dah. Dia jadi apa? Tempat 10 ni dah tukar dia menjadi 5. Dia menjadi 5. Ni 5 ni. Jadi tempat 10 tu gantikan dengan 5 lah. Boleh? Jadi sekarang kita dah dapat ayat matematik yang baru. Boleh selesaikan tak? Kalau 1/1 darab 500,000 per 1. Berapa? Siapa yang tahu? Sah-sah lah. Jadi dapat jawapannya 500,000 saja. 1 darab 500,000, 500,000 per 1 darab 1, 1. Jadi kalau 500,000 per 1, jawapannya tetap 500,000. Maka tempat 1/2, 1/2 juta tadi tu gantikan dengan berapa? 1/2 juta tadi ni kita dah dapat ni 1/2 juta lah ni. Berapa jawapan kita ni? 500,000. Jadi kita gantikan saja kat sini dengan 500,000. Jadi sekarang ni bukankah semua dah jadi nombor bulat? 250 ni 0.25 juta dah jadi 250,000. 200,000 dah memang 200,000 kan? 1/2 juta jadi 500,000. Barulah kita selesaikan dalam ayat matematik. Tukarlah dulu ayat matematik ni bagi senang, bagi betul-betul kita faham. 250,000 nombor yang pertama. Lepas tu buat apa? Tolak. Okey, nombor yang kedua tu berapa? 200,000. Lepas tu buat apa? Tambahkan. Tambah nombor yang ketiga. Apa tu? Bukan. Dia tak jadi 1/2 dah. Berapa yang kita dapat tadi tu? 500,000. Okey, sekarang semuanya sudah pun dalam nombor bulat. Jadi kita boleh selesaikan je lah. Kan? Awak boleh tak selesaikan? Kalau kita tak cool, boleh tak? 200 ni daripada kiri ke kanan. 250,000 tolak 200,000, siapa tahu? Dalam kepala. Tak dapat? Siapa dapat? 250,000. Ini bukan 200. Ini bukan, saya silap tulis. Bukan 200,000 yang ini kan. Okey. 250,000 tolak 200,000, kita akan dapat 50,000. 50,000. Bagus. Kita akan dapat 50,000 sahaja. Lepas tu tambahkan dengan tambahkan dengan 500,000. Okey, dalam kepala jugalah kan. 50 tambah 500. 550. 50,000 tambah betul. 50,000 tambah 500,000 jadinya berapa? 550. Sah 550,000 sahaja. Ada ke 550,000 ni? Ada tak 550,000? Ada tak 550,000? Ada? Apa jawapan dia? Okey, bagus. Siapa yang dapat A ni? Siapa dapat A? Awak dah jawab ke belum ni? Tak ada orang dapat pun. Saya. Takkan senang macam ni, takkanlah orang lain diam je. Tak dapat A ke? Aduh, tak dapat A. Dapat. Okey, kalau macam tu saya belanja dulu. Siapa-siapa yang nak minum boleh minum. Itu kelebihan dia. Awak belajar dekat rumah kan. Siapa yang duduk buka komputer dekat dapur, dia boleh minum terus lah. Okey. Siapa minum? Siapa minum? Cakap. Saya. Saya tak minum. Saya. Tak apa, boleh minum. Saya tak minum. Okey, yang seterusnya. Nombor berapa kita? Nombor berapa ni? 3 Ready? Ready nombor 3? Okey, ready nombor 3? Okey, siapa tolong bacakan nombor 3 sekarang? Siapa boleh tolong bacakan nombor 3?
Bacakan nombor 3. Siapa boleh tolong bacakan nombor 3? Terdapat 24,320 buah buku Bagus. dalam sebuah perpustakaan. Okey. Buku tersebut terdiri dari 12 jenis buku yang sama banyak. Okey. Apakah bilangan buku setiap jenis? Senang je lah, dalam kepala kita dia memang dah ada. Apa yang kita kena faham? Langkah yang pertama kita faham soalan. Nak faham soalan kita baca yang kawan kita baca tadi 24,720 buah buku yang ada dalam perpustakaan. Betul? Buku tersebut terdiri daripada 12 jenis. 12 jenis itu pula sama banyak. Berapakah bilangan buku setiap jenis? Kalau sama banyak, senang je lah. Maknanya, apa yang ada dalam kepala kita, buat ayat matematik. Daripada maklumat penting. Ini maklumat penting yang pertama. Dia tanda maklumat penting yang pertama ialah 24,720. Maklumat penting yang kedua ialah apa? 12. Maka ayat matematik yang perlu kita buat daripada apa yang kita faham dengan maklumat penting yang ada, yang kita faham kena bahagi. Kan? Maklumat penting yang ada, 24,720 dan juga 12. Jadinya, ayat matematik yang terhasil ialah 24,720 ayat matematik maklumat penting yang pertama. Bahagilah. Lama sekali lagi bahagi saya ambil kat sini lagi. Okey, bahagi. Bahagi. Okey. Lah kecil ni pula operasi bahagi yang ada kan. Apa saya besarkan balik. Bahagi, besar sangat. Bahagi. Okey, bahagi berapa tu? 12 je lah. Bahagi 12 saja. Betul? Itu sahaja. 24,720 bahagi 12. Maka senang sajalah kalau ayat matematiknya macam ni kan. Kita pun tukar kepada bentuk lazim. Ingat tak bentuk lazim untuk operasi bahagi? Ingat. Okey, senang saja. Operasi bahagi, bentuk lazimnya, nombor yang kita nak bahagi di luar kotak 24,720. Kalau operasi bahagi, kita kena buat dia punya bumbung. Betul? Okey, naik. Belakang. Okey, itu dia punya bumbung. Boleh tak besarkan sikit bumbung dia ni? Aku ada orang yang tak nampak. Nampak tak bumbung dia tu? Nampak. Bumbung dia tak dah besar. Nampak Okey, pembahagi dianya adalah, berapa pembahagi dia tadi? 12. 12 duduk dekat luar. Bermakna sekarang bila pembahagi 12, awak semua kena ada sifir 12. Awak ada tak sifir 12? Ada. Ada? Ada kat kertas. Saya tanya ada kat dalam kepala kan. Jadi harap-harap semua orang boleh adakan sifir 12 tu dalam kepala supaya nanti dalam periksa tak adalah susah-susah nak tengok kat kertas. Nak tengok kat kertas mana tak ada kan. Awak kena buatlah dulu sifir 12 bagi orang yang tak ada. Ni kita bantu dulu orang yang tak ada Okey, 1 darab 12. 12. 12. Alamak, leceh kan. Tak apalah. Okey, 2 darab 12. Macam ni lah kalau awak tak ada sifir dalam kepala, memang awak kena buat. Sorry. Tadi bukan sama, bukan ni, bukan tambah tadi. Sama dengan, okey. Sama dengan 24 kan. 3 darab 12 kena buatlah. 3 darab 12 sama dengan 36. Begitulah seterusnya. Awak boleh ada ke tak ada ni? Kalau tak ada kena buat tau. 3 darabkan dengan 12. Ada. 3 darabkan dengan 12. Semua orang boleh ingat tak? 48. Okey, harap-harapnya semua ada Cuba perhatikan dulu nombor, mula-mula sekali nombor 2 sasar lah. Tak ada sebab dia lebih kecil daripada 12. Dia tak akan ada kalau nombor ni kecil daripada 12. Jadi sekarang ini kita ambil kira 2 digit terus, 24. 24 ada tak? 24 memang ada. Kita ambil 24. Ambil 24 24. Tapi ingat pendarat ni berapa? 2. Pendarat. Jangan ambil 24 saja. Yang menjadikan nilai 24 ni pendarat dia ialah 2. Maka jawapan dia menjadi 2. Tulis saja jawapan dia 2. Lepas itu kita kena buat apa kat sini? Tolak. Kena tolak. Bagus. Semua orang masih ingat. Bagus. Itu yang kita nak. 4 tolak 4 dia akan jadi berapa? 5. Sebelum tu lupa. Saya letak dulu tanda tolak kat sini. Okey. Saya letak dulu tanda tolak. Saya takut nanti awak tengok lain kali awak tak ingat tanda tolak.
Baru kita tolak. Okey, 4 tolak 4 jadi berapa sini? Sifar. Sifar. 2 tolak 2 berapa? Sifar. Sifar. Seterusnya kita buat apa? Turunkan 7. Turunkan 7. Kalau turunkan 7, 7 ada kat situ. Sifar 7. Nombor 7 ada tak dalam sifir 12? Tak ada. 7 kan kecil pada 12. Sah-sah lah. Tak ada. Tak ada, kita letak jawapan tak ada juga. Sifar. Tak ada, kita letak jawapan dia pun sifar jugalah sebab tak ada. Betul? Hasilnya adalah sifar di sini. Lepas tu kena buat apa? Tolak lagi kan? Tolak lagi. 7 kena tolak lah dengan sifar. Kita letak betul-betul sikit. Okey, 7 kalau tolak sifar, 7 kalau tolak sifar dia jadi berapa ni? 7. Garis kat sini. 7 kalau tolak sifar kita akan dapat 7. 7. Lepas tu buat apa? Turunkan Turunkan 2. Kalau turunkan 2 dia jadi baki tu jadi 72. 72 ada tak dalam sifir 12? Ada. Tak buat apa Ada. ni? Ada. Berapa pendarat dia? 72 memang ada. Yang ada tu tak ada, kita buat sifir 48 je. Tapi awak kena ingat lah kan? Pendarat dia ialah 6. Pendarat dia ialah 6. Maka jawapan dia jadi 6 lah. Lepas tu sampai sekali lagi macam ni kita kena tolak lagi. 72 kalau tolak 72 sah-sah lah, kita semua tahu kan 72 tolak 72 tu berapa? Sifar. Sifar. Okey, saya ambil balik ni yang tadi. 72 kalau tolak 72 garis dulu, sah-sah kita akan dapat Sifar. sifar. Sebab tidak ada 2 tolak 2 sifar, 7 tolak 7 pun sifar. Sekarang buat apa? Turunkan kosong. Ada lagi sebiji ni boleh turun. Turunkan lagi satu sifar, bermakna sekarang ini kita ada sifar. Ada ke sifar dalam sifir 7? Tak ada. Tak ada. Memang Tak ada. Kalau tak ada kita letak sifar, maka jawapannya ialah sifar juga. Okay, faham macam tu? Jadi sekarang ini kita sudah dapat sifar tolak sifar. Ni kena tolak bila dapat macam ni kita kena tolak. Sifar kalau tolak sifar, sifar kalau tolak sifar, sah-sah jawapan kita sifar saja. Memang tak ada dah. Okey, sudah pun habis nombor yang kita nak bahagi pun dah habis. Nak turun semula tak ada dah. Jadi kita sudah dapat jawapannya. Berapa jawapan kita tu? Sorry. 2060. 2060. 2060. Ada tak 2060? Ada. Ada. Jawapan kita apa 2060? Di. D saja. D durian. Siapa dapat D durian? Siapa dapat D durian? Siapa? Saya. Bagus. Ini senang ya. Sepatutnya semua orang dapat tahu. Ini adalah operasi asas sahaja. Boleh Baik, nombor 4. Ini kasar sikit. Kasar sebab apa? Sebab operasi darab dengan bahagi. Tapi dalam kelas yang sama tahu. Kalau kita tengok dekat Pokmas tadi, ingat tak lagi Pokmas? Darab dengan bahagi kita boleh selesaikan daripada kiri ke kanan. Sebab okey. Kita pergi bincang kat sana Okey, nombor 4. Okey, tengok. Okey, apa soalan dia? 246,000 darab 15 bahagi 8. Alah, senang je sebenarnya kan. Dia melibatkan nombor-nombor yang gandaan. Senang sebenarnya, melibatkan sifir-sifir yang senang. Tetapi kita kena buat dalam bentuk lazim. 246,000. Okey, nampak di sini Kemudian operasi darab. Berapa pendarat dia? 15. Bila pendarat 15 macam tu, kita kena darab dengan 15 ni adalah pendarat 2 digit, maka semua nombor yang kita nak darab ni kena darabkan dengan nombor 15. Kena darab dengan 15 semua. Boleh darab tak? Boleh. Boleh. Bukan darab 15, maksud saya begitu. Kena darab dengan jawapan. tak ada jawapan. Tak apa, kita tengok. Tak apa. Kemungkinan juga tak ada jawapan. 261 poin berapa entah. Oh ya, tak apa. Kemungkinan juga ada silap dari segi teknikal dia kan. Kemungkinan, tapi tak apa, kita buktikan dulu, kita tengok dulu. Okey, sekarang ini 246 darab 15 dulu. Boleh semua darab dengan semua nombor darab dengan 5 dulu, dah siap, nanti baru darab dengan 1 semula. Boleh faham tak begitu? Ingat lagi tak caranya? Ingat. Okey, bagus. Sekarang kita darab dulu. 6 darab 5 30. 30, kita tulis sifar sahaja, betul? 3 kita kumpul semula. Boleh macam tu? 3 kita kumpul semula Boleh.
Okey, lepas tu jangan 3 tambah 4 dulu tau. 4 darab 5 dulu. 4 darab 5, 20. 20 baru tambah dengan kita kumpul semula tadi jadi 23. 23 kita tulis 3 saja di ruang jawapan, 2 kita kumpul semula atas sana. Boleh nampak tak tu? Okey. Nampak. Okey, ni saya letak betul-betul lah 3 ni saya letak semula. Okey, sifar ni letak cantik-cantik dulu. Okey, ni yang kumpul semula untuk 2 ni adalah 2. Tapi jangan tambah 2 tambah 2 dulu. 2 darab 5 dulu baru tambah nanti 2 darab 5, 2 darab 5, 10. Kalau tambah 2, 12. 12. Maka kita tulis saja jawapan kita di sini adalah 12. Begitu. Maka untuk pendarat yang pertama kita dah dapat nilainya 1, 2, 3, 0 begini. Boleh faham? Boleh. Okey, pendarat yang kedua pula. Pendarat yang kedua senang je, 1 kan. 1 sama tak berubah lah, 6 darab 1. Tapi ingat, kita kena tulis jawapan tu adalah di sini. Jangan tulis dekat belakang bawah kosong. Bawah 3 ni yang kita kena tulis. Boleh faham? Boleh. Jangan tersilap Okey, 6. Lepas tu kalau 4 darab 1, 4. 4. Kalau 1 darab 1, 1. 1. Okey, sekarang ini apa yang perlu kita buat? Kau 1. Ha? Bukan 2 dalam 1. Sorry, 2 darab 1. Okey, sorry. Okey, bagus. Macam tu yang kita nak. 2 darab 1 ialah 2. Bukan 1 darab 1. Boleh begitu Betul setakat tu? Okey. Boleh? Boleh. Lepas tu apa yang kita kena buat ni? Tambah. Kita pun kena tambahlah kedua-dua jawapan ini untuk mendapat jawapan yang sebenar. Nak tambah dia. Ni letak tanda tambah dulu, takut tersilap nanti kan. Okey. Lepas tu kita tak buat ni, tak ada nombor lah. Tak ada nombor ni kita letak apa? Tak ada nombor di sini, kita letak sifar supaya dia sama banyak kan. Okey, barulah kita boleh tambah. Okey, sifar tambah sifar jadi berapa? Sifar saja. 3 tambah 6 jadi berapa? 9 saja. 2 tambah 4 jadi berapa? 6 saja. 1 tambah 2 jadi berapa? 3 saja. Jadi sekarang ini kita ada berapa jawapan dia tu? Belum jawapan lagi tu. 190. Kita Tak akan bahagi lagi. Belum bahagi lagi. Kita akan dapat ayat matematik yang baru 3690. Kita kena buat apa? Bahagi dengan 8. Kita kena bahagi. Kita kena bahagi dengan 8. Bahagi 8 ini adalah alamak kecil sangat lah bahagi 8 ni. Okey, alamak susah sikit. Okey. Bahagi dengan 8. Okey. Nampak tak? Ni. Hasil setakat ini 3690 kita kena bahagi pula dengan 8. Boleh bahagi ni? Boleh. Apa? Kita selesaikan operasi bahagi ni dulu. Seperti biasa, operasi bahagi kita buat dalam bentuk lazim dia 3690, betul? Operasi bahagi dia kita kena buat bumbung untuk dia. Okey. Bumbung untuk dia begini. Okey. Kita buat bumbung untuk dia Okey, begitu pembahagi dia ialah berapa? 8. 8, letak 8 sahaja di luar. Itulah pembahagi dia. Okey, ada sifir 8 tak? Ada tak dalam kepala awak sifir 8? Tak ada. Alamak, adalah. Okey, bagus. Nombor 3 sah-sah tak ada dalam sifir 8. Kita kira 36 terus. 36 ada tak dalam sifir 8? Tak ada. Tak ada. Yang paling ada? 32. 32. Okey, kalau 32 kita tulis 32. 32. Pendarat dia berapa tu 32 tu? 4. 8 darab 4. Jadi jawapan dia jadi 4. Okey, sampai sini kita kena buat apa? Tolak. Sampai sini kena tolak. Okey, seterusnya kita letak apa dulu? Garis dulu. Simbol tolak kita dah letak, kita letak garis pula. Okey, seterusnya kalau 6 tolak 2 tinggal berapa? 4. 4. Kalau 4 kita tulis saja jawapannya. Okey, kalau 4 letak saja 4. 6 tolak 2 kita dapat 4 Okey, letak sini 4. Sekejap saya letak sini 4. Okey, lepas tu 3 tolak 3. Sifar sudah habis. Jadi biarkan dia saja. Sifar. Sekarang buat apa?
Turunkan 9. Turunkan 9 di depan 4 ni. 9 turun depan 4. Jadi bila diturunkan 9 depan 4, nombor tu akan jadi 49. Betul tak? Betul. Ada tak nombor sifir 8? Nombor Tak ada. 49. Yang paling ada? Yang paling ada. 8. Ha? 8. Berapa? 48. 48 ke? Okey, 48. Berapa pendarat dia 48? 6. 6 kali 6 darab 8, 48. Okey, baru anda kita ambil lah. Jadi jawapannya adalah, letaklah jawapan dia sebagai 8. 6. Jawapan dia ialah 6. Sebabnya 6 darab 8, 48. Betul begitu? Okey, seterusnya kita buat apa lagi ya? Tolak. Tolak lagi. Bila dah double macam ni, kita kena tolak lagi sekali. Operasinya operasi tolak ni. Ambil operasi tolak ni, letak di sini. Okey, boleh tolak tak? 9 tolak 8 jadi berapa? 1. Jadi 1. 4 tolak 4 sudah pun jadi sifar. Jadi sekarang kita kena buat apa lagi? Turunkan 0. Turunkan sifar. Di depan 1 ni turunkan sifar. Tu jadinya berapa? 10 kan? Alamak, ini yang jadi jawapan tak ada tu kan? Okey, kalau 10 ada tak dalam sifir 8? Tak ada. Tak ada. Yang paling ada adalah nombor 8. 8 sahaja. Okey, yang paling ada pun nombor 8 sahaja. Jadi pendarat dia kalau nombor 8 jawapannya ialah 1 sahaja. Okey, tak apa. So kita pun sampai sini kita pun tolak lagi sekali. Betul? Kalau kita kira sampai nombor perpuluhan lah dia kan. Okey, 10 tolak 8 bakinya ialah 2 sahaja. Operasi tadi ambil balik. Operasi tadi. Okey, sini operasi apa ni? Operasi tolak ni kan? Sorry. Operasi tolak ni 10 tolak 8 bakinya adalah 2. Jadi kita dapat jawapannya ada baki. Ada baki 461, baki dia ada 2. Betul macam ni? Betul. Maka jawapan kita tak ada di sini. Boleh faham? Tak mengapa. Janji langkah pengiraan kita sudah pun betul macam ni. Boleh dapat pengiraan macam ni semua? Dapat. Okey, 461 baki 2 ataupun kalau awak selesaikan nanti pun awak akan nampak perpuluhan pun boleh juga. Okey? Okey, bagus kepada siapa yang sudah buat tu. Cikgu dah pukul 9. Siapa yang sudah siap tu bagus, tetapi awak kalau siapa-siapa yang salah boleh buat pembetulan nantilah. Nak tahu tak kat mana nak ambil soalan dia kalau awak nak buat pembetulan? Kat mana? Macam ni. Awak dah submit, awak dah tak boleh tengok ni kan? Tak boleh. Tak boleh. Awak kena tengok dekat ni. Awak pergi dekat depan sekali pun, mula-mula ni pun tak apa. Ni boleh daripada sini. Nampak tak sini? Awak nak tengok soalan kan? Soalan tu awak pergi dekat sini, awak tengok dalam ni. Nampak tak Gmail ni? Ada tak Gmail? Ada. Dalam classroom awak tekan saja Gmail tu, awak akan dibawa kepada Windows Gmail awak. Dalam Gmail awak ni adalah soalan awak tu yang awak dah hantar kepada saya. Kalau dah dapat sijil pun ada dalam ni juga. Boleh faham? Faham. Boleh. Jadi semua boleh cari dekat sini ya. Sijil ke ataupun soalan nak buat ulang kaji ke kat sini. Tetapi markah awak dengan saya tak berubah lagi. Awak boleh buat ulang kaji saja dekat sini. Boleh faham tu semua? Faham. Okey, bagus. Depan ni ada kelas apa? Okey. Sains. Okey, kalau macam tu kita tamatkan dulu kelas kita. Kita akan sambung lain kali. InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.